Utara bukan sahaja perlu dibaca, namun ia juga perlu dihayati dan difahami oleh hati dan minda yang terbuka. Sekejap atau lama bukan soalnya, kerana ia memerlukan jangka masa yang agak lama untuk difahami dan dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Sebelum kata menyusul bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nurjana Syukrina binti Jazli, nama diberi, berusia 14 tahun, pelajar tingkatan 2 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Penawar, kod sekolah JEA 3049, dan saya di bawah kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Hobi saya ialah membaca pelbagai bahan bacaan. Ikan berlada hendak dijamu, letak bara di atas para, menelusuri minda wadah berilmu, buku dibaca pelbagai genre. Dengan ini, saya ingin berkongsi sebuah karya Mahayuddin Haji Yahya bertajuk Islam di Spanyol dan Sicili, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1990. Buku ini mempunyai 250 halaman bercetak. Buku ini juga dibahagikan kepada 8 bab, bermula dengan bab pertama, ketibaan Islam di Spanyol, bab kedua, kerajaan Bani Umayyah di Spanyol, bab ketiga, kerajaan-kerajaan kecil Islam Spanyol, bab keempat, peradaban dan kebudayaan pada zaman kerajaan-kerajaan kecil Islam Spanyol, bab kelima, kerajaan Nasriyah dan peradabannya, bab keenam, kerajaan Islam Sicili dan peradabannya, bab ketujuh, kedudukan umat Islam Sicili pada zaman pemerintahan Norman, bab ke-8, kesimpulan dan rumusan. Dijual dengan harga RM25 Malaysia, berbaloi memilikinya terutama bagi mereka yang meminati sejarah berkaitan tamadun Islam. Kisahnya bermula apabila ketibaan Islam di Spanyol pada permulaan abad ke-8 Masihi, iaitu pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik. Serangan ke atas Spanyol dan Sicili dilakukan daripada Afrika Utara yang diselenggarakan oleh wakil atau gubernur kerajaan Bani Umayyah yang memerintah di situ. Serangan ini dilakukan kerana untuk menyebarkan agama Islam yang suci. Hal ini kerana sebelum mereka melancarkan serangan, suatu perutusan telah dihantar kepada pihak musuh untuk memberi peluang kepada mereka membuat pilihan sama ada memeluk Islam atau berdamai. Kemudian, pihak pemerintah Spanyol dan Sicili dikatakan enggan menerima tawaran-tawaran tersebut. Malahan, mereka melakukan permusuhan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Afrika Utara. Oleh itu, pihak pemerintahan Islam membuat keputusan untuk menyerang mereka bagi menyebarkan agama Islam yang suci di kedua-dua kawasan tersebut, dan mereka berjaya menyebarkannya. Namun, pada bulan Julai 1212 Masihi, orang Kristian telah mengambil kesempatan daripada perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam Spanyol. Dan pada bulan dan tahun yang sama, tentera salib dari Kastil, Leon, Navarre dan Aragon telah bersatu untuk menyerang kerajaan Al-Muwahhidun dan wilayah-wilayah lain yang diperintah oleh orang Islam. Tentera Kristian mendapat kemenangan yang amat besar di dalam peperangan di Los Neves di Tolosa. Ini merupakan titik tolak kejatuhan pemerintahan Islam
di Spanyol kerana selepas itu satu demi satu wilayah Islam jatuh ke tangan mereka. Keadaan ini juga berlaku di Sicily di mana ia jatuh ke tangan orang Norman pada tahun 1072 Masehi. Dengan buku ini, kita akan dapat melihat kesan tamadun Islam yang unggul di Spanyol dan Sicily dan kesan keruntuhannya. Lalu dapat meninjau ke seluruh dunia Islam yang sedang mengalami keadaan yang sama dan hampir sama, dan seterusnya sama-sama kita berfikir bilakah agaknya sejarah kegemilangan Islam di Spanyol dan Sicily akan berulang kembali. Sebelum mengakhiri perbicaraan ini, izinkan saya memberi serangkap pantun. Ikan kerapu, ikan tenggiri, berlimpah ruah di pasar ikan. Berakhir sudah bicara ini, salah dan hilaf mohon maafkan.